kehalusan adat istiadat perkahwinan diraja yang diwarisi sejak turun-temurun mencerminkan keunikan dan keindahan warisan diraja Brunei. Keindahan warisan itu diterjemahkan pada Majlis Istiadat pembukaan gendang jaga-jaga yang berlangsung pagi tadi. Sempena istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka Anak Anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Majlis istiadat tersebut menjadi pembuka tirai bagi istiadat perkahwinan diraja dan acara-acara kerajaan. Majlis berlangsung di Lapau di Ibu Negara. Majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga dilangsungkan di hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, sebagai Wakil Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota didahului oleh perwira diraja yang membawa pemuras dan karga. Sementara perwira askar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan empat. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Saibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris dan Datuk Paduka Awang Razali. Berangkat sama Paduka Anak Anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Sebaik saja Duli Yang Teramat Mulia bersemayam di tempat yang dikhaskan, jurulaki Awang Haji Johan Arifin dan pegandang-pegandang yang lain masuk membawa alat-alat seperti serunai dan gendang labik. Majlis dimulakan dengan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Saibul Karib bahawa istiadat membuka gendang jaga-jaga telah siap sedia. Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Saibul Karib kemudian menyembahkan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia bahawa majlis telah siap sedia. Ampun beri ampun, Yang Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan bahawa majlis istiadat berkenaan jaga-jaga bagi perkahwinan diraja Paduka juga Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi telah siap sedia. Bambang Beliau sabda. Sebaik saja Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat membuka gendang jaga-jaga dimulakan, jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian menjunjung anugerah dan berjalan menuju Patarana melalui pelaluan sebelah kiri untuk mengangkat nakara dan mengusungnya di atas kepala.
Jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian berjalan membelah majlis menuju ke tempat yang dikhaskan meletakkan nekara di tengah-tengah di antara dua gendang labik. Nekara dititir diikuti oleh gualan gendang labik, tiupan serunai, gong dan canang. Tiap-tiap titir diikuti dengan tembakan meriam sehingga 21 das. Titir diubah kepada titir gendang alih-alihan tengah dan gendang alih-alihan hujung, diikuti dengan titir gendang perang yang lazimnya dititir mengikut jumlah orang yang hadir dan berhak digendangkan. Bagi putera-putera Sultan, pangeran-pangeran Kshatriya dan pangeran-pangeran peranakan, titirnya adalah bernekara, manakala bagi pihin-pihin mantri berciri tidak bernekara dianggarkan 10 kali titir bernekara dan 10 kali titir tidak bernekara. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, Mufti Kerajaan. Binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzuddin Bad-Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selesai saja doa selamat, jurulaki Awang Haji Johan Arifin menjunjung anugerah, mengusung nekara dan berjalan membelah majlis menuju ke Patorana. Nekara diletakkan semula di tempat asalnya. Sementara itu, pegandang yang lain menjunjung anugerah keluar dari majlis. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan kemudian menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Saibul Karib bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Yang Amat Mulia Pangeran Indra Setia Diraja Saibul Karib menyembahkan kehadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia bahawa Majlis Istiadat membuka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Bimbang pun yang dipihin Orang Kaya Johan Pahlawan menyembahkan Alhamdulillah dan izin Allah dan dengan berkat Daulat Duli Tun Praba, Majlis Istiadat membuka gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Tambang Nyong sabda. Duli Yang Teramat Mulia kemudian mengurniakan sabda. Bismillahirrahmanirrahim. Risaitah Pihin menyembahkan kehadapan majlis Badokaya anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi perkahwinan diraja di antara Paduka Adinda Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bulqiyah dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi telah selamat sempurna dilaksanakan. Dan seterusnya, Pihin akan dapat menyembahkan kurnia pasukan gendang jaga-jaga pada pagi ini kepada Paduka Adinda Duli Pehan Muda Abdul Matin yang telah dititahkan memangku majlis perkahwinan pihak pengantin diraja lelaki. Miatota saja. Yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kemudian berangkat meninggalkan majlis. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli majlis-majlis mesyuarat, timbalan-timbalan menteri, pangeran-pangeran peranakan,
pihin-pihin mantri, mantri-mantri hulu balang dan mantri-mantri pedalaman, duta-duta, pesuruhjaya-pesuruhjaya tinggi, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, setiausaha tetap dan ketua-ketua jabatan. Sementara itu, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah menerima kurnia gendang jaga-jaga. Duli Yang Teramat Mulia yang memangku istiadat perkahwinan diraja di pihak pengantin diraja lelaki menerima kurnia gendang jaga-jaga tersebut di Darussidik, Cerudong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia didahului oleh hulu balang diraja yang membawa pemuras dan karga, sementara hulu balang asgar membawa kelasak dan kampilan serta diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan empat. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim, Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit, Yang Amat Mulia Pengiran Ratna Wijaya Brigadier Jeneral Bersara Pengiran Haji Hasnan dan Yang Mulia Awang Nabil Mahmud Abdul Qadir Al-Hashimi. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat ke bilik khas. Di Dewan Cempaka Darussidik, Majlis Istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga bermula dengan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad bahawa kurnia sepasukan gendang jaga-jaga yang dianugerahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin telah siap sedia. Mengkenang pun beramba menyembahkan kurnia sepasukan gendang jaga-jaga bagi istiadat perkahwinan diraja dianugerahkan kepada Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin yang memangku istiadat perkahwinan diraja bagi pihak pengantin diraja laki-laki telah siap sedia. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jaafar menjunjung anugerah untuk mengadap Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lala Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan mengadap dan menyembahkan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Saya terpingin menghadap dan menyembahkan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa kurnia sepasukan gendang jaga-jaga telah siap sedia dan dijunjung kurnia perkenan supaya istiadat dimulakan. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan mengadap dan menyembahkan ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Tuanku menyembahkan bahawa kurnia sepasukan dan jaga-jaga telah siap sedia. Hamba Tuanku menjunjung kurnia perkenan bagi Majlis Istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga dimulakan. Junjung sabda. Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Sebaik sahaja Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Lela Pahlawan menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia,
Maka Yang Dimuliakan Pehen mengadap dan menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalit Diraja Sahibul Irsyad. Kenang pun pada menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Mohon doa. Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalit Diraja Sahibul Irsyad menyabdakan supaya istiadat dimulakan. Gualan gendang labik dimulakan disertai tiupan serunai dan gualan gong dan canang diiringi tembakan meriam sebanyak 17 das. Dari gualan gendang labik membawa ke titir gendang alih-alihan tengah dan gendang alih-alihan hujung, diikuti oleh titir gendang perang yang lazimnya dititir adalah mengikut jumlah orang-orang yang hadir, iaitu yang berhak digendangkan, iaitu sebanyak 10 titir. Doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pehen Orang Kaya Paduka Setia Raja Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili. Supaya menjadikan istiadat menjunjung kurnia gandang jaga-jaga ini sebagai tanda bermulanya istiadat perkahwinan diraja bagi Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Bulkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muazzadin Waddaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jurulaki Awang Haji Johan Arifin kemudian menjunjung anugerah menuju ke rumah pegandangan diikuti oleh pegandang-pegandang yang lain. Yang Dimuliakan Pehen Orang Kaya Johan Pahlawan menjunjung anugerah untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalit Diraja Sahibul Irsyad bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan. Kenang pun alhamdulillah Majlis Istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah selamat sempurna dilaksanakan. Yang Amat Mulia kemudian menyabdakan supaya Yang Dimuliakan Pehen Orang Kaya Lela Pahlawan menghadap ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Saya terpingin menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah sempurna dilaksanakan dan majlis menjunjung anugerah. Yang Dimuliakan Pehen Orang Kaya Lela Pahlawan kemudian menghadap dan menyembahkan ke hadapan majlis Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Tuan pun boleh tuanku menyembahkan bahawa majlis istiadat menjunjung kurnia gendang jaga-jaga telah selamat disempurnakan dan majlis menjunjung anugerah dijunjung sabda anugerah
Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Yang dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan kemudian mengadap dan menyembahkan sabda yang dijunjungnya kepada Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalai Diraja Sahibul Irsyad. Kena ampun pada menjunjung sabda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bahawa Duli Yang Teramat Mulia menyabdakan supaya majlis ditutup. Yang Amat Mulia Pengiran Maharaja Setia Lalai Diraja Sahibul Irsyad kemudian menyabdakan supaya majlis ditutup. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat meninggalkan majlis. Nakara dititir bersama gualan gendang labik, tiupan serunai, gong dan canang mencerminkan keunikan adat tradisi di Raja Brunei. Kita saksikan keunikan tradisi itu dalam sorotan Majlis Istiadat Membuka Gendang Jaga-Jaga. Majlis Istiadat membuka gendang jaga-jaga bagi perkahwinan diraja di antara Paduka Adinda Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi telah selamat sempurna dilaksanakan. Alat-alat perhiasan diraja mula dipasang di balai-balai pemajangan Istana Nurul Iman dan Darul Siddiq Jerudong sebaik saja nakara dititir dalam Majlis Istiadat Membuka Gendang Jaga-Jaga di Lapau, Bandar Seri Begawan pagi tadi. Alat-alat perhiasan diraja dipasangkan di atas kedua-dua balai pemajangan sebaik saja dilepaskan tembakan meriam 21 das dalam istiadat membuka gendang jaga-jaga. Alat-alat perhiasan diraja tersebut antaranya ialah tunggal carok, payung ubur-ubur, ula-ula besar, payung haram, cogan ugama, cogan diraja, payung tinggi, tunggul alam bernaga dan dadap. Ia merupakan antara perhiasan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Sultan-Sultan Brunei yang masing-masing melambangkan sesuatu ciri. Alat-alat perhiasan diraja biasanya dipasang dalam istiadat-istiadat perkahwinan diraja, perpuspaan dan perarakan diraja. Pemajangan dibina mengikut kesesuaian tempat dan masing-masing dikenali sebagai pemajangan kenaikan, pemajangan pelaluan, pemajangan istana,
pemajangan lapau dan pemajangan kenderaan. Biasanya ianya akan dihias dengan rawai lidah. Bendera banting juga dipasang bagi menghias sepanjang laluan utama di Istana Nurul Iman. Alat-alat perhiasan diraja juga dipasang di Balai Pemajangan Darussidek, Jerudong. Alat-alat perhiasan tersebut antaranya tunggul carok, payung ubur-ubur, ula-ula besar, payung haram dan payung tinggi. Pemasangan gerbang dan pengibaran bendera-bendera kebangsaan memeriahkan lagi suasana persiapan istiadat perkahwinan diraja. Di antara yang teramat mulia, Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah, binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Abang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Rakyat dan penduduk di negara ini, khususnya di keempat-empat daerah, telah membuat persiapan rapi bagi menyemarakkan dan memeriahkan lagi istiadat perkahwinan diraja. Ini termasuk pemasangan gerbang di pekarangan Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, di mana akan berlangsungnya majlis istiadat akad nikah diraja. Sementara itu, bendera-bendera kebangsaan juga berkebar di bangunan-bangunan kerajaan, premis-premis perniagaan dan rumah-rumah persendirian. Sehubungan itu, bersempena dengan istiadat perkahwinan diraja, seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dikehendaki mengibarkan bendera mulai hari ini hingga gendang jaga-jaga ditutup pada 25 Januari 2022. Gendang jaga-jaga merupakan gendang kebesaran diraja yang digunakan dalam sesuatu istiadat. Ikuti maklumat mengenai peralatan gendang jaga-jaga dalam promo ini. Dua 20 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 15,901 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Pada jumlah tersebut, 15 adalah kes tempatan, manakala 5 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 967 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar positif ialah sebanyak 1.6%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, satu kes dalam kategori 4 yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi, dan tidak ada kes dalam kategori 5. 28 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,452 kes.
manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 347 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 10.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 16 Januari 2022. Sehingga kemarin 16 Januari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.7%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.8%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 33.1%. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Sebagaimana yang tertera pada skrin sekarang, di antara 9 Januari 2022 hingga 15 Januari 2022, Alhamdulillah tidak ada mukim mempunyai lebih daripada 40 kes, di mana 19 mukim atau 48.7% mempunyai jumlah kes di antara 1 ke 40 kes dan 20 mukim atau 51.3% mempunyai kes sifar. Sementara itu, sejak 11 Januari 2022 hingga 17 Januari 2022, sebanyak 224 kes telah dikesan di negara Brunei Darussalam, di mana 64 daripadanya adalah kes import. Rajah yang tertera di skrin sekarang menunjukkan negara-negara dari mana kes-kes import tersebut telah tiba. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam semalam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 1 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kumpan di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka peringkat kedua fasa awal endemik bermula hari ini bagi semua pelajar tahun 7 hingga tahun 9 yang telah lengkap divaksinasi dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, beserta rombongan pagi tadi membuat lawatan kerja ke Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masna di Kampung Sungai Akar. Lawatan bersempena sesi persekolahan penggal pertama tahun 2022 bagi sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta di bawah Kementerian Pendidikan. Sementara itu, di sebelah petang, Menteri Pendidikan beserta rombongan meneruskan lawatan kerja ke Sekolah Menengah Sultan Sharif Ali, Kampung Salam Bigar. Semasa lawatan tersebut, Yang Berhormat berpeluang menyaksikan kuliah secara fizikal dan berkesempatan beramah mesra bersama para pelajar. Lawatan kerja ke sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan diadakan sejak bulan Disember tahun lalu yang bertujuan memantau persediaan institusi-institusi dalam memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran secara fizikal yang dijalankan secara berperingkat mengikut SOP yang disediakan. Sesi pengajaran dan pembelajaran secara fizikal di peringkat kedua fasa awal endemik juga bermula hari ini di daerah Belait, Tutong dan Temburong. Beberapa persediaan telah disusun dan dirancang dengan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Di Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, Temburong, sesi pengajaran dan pembelajaran peringkat kedua ditinjau oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kecenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan para pelajar, antara prosedur operasi standard yang dilaksanakan termasuk pemeriksaan suhu badan, penggunaan cecair pembasmi kuman, memakai sungkup muka dan penjarakan 1 meter bagi setiap meja di dalam kelas. Antigen rapid test ataupun ART test dilaksanakan bagi semua guru, kaki tangan dan para pelajar sentiasa berada dalam keadaan selamat dan proses pembelajaran pengajaran berjalan dengan lancar. Excited juga akan belajar
sebab kalau dalam belajar online ada masalah internet semua. Tapi kalau arah sekolah sini okeylah sebab cikgu boleh face to face sama kami. Sementara itu, kru RTB pagi tadi juga meninjau sesi pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'datul Bolkiah Lumut. Semua pelajar dikendaki untuk mengambil ujian ART sebelum memulakan pembelajaran mereka. Norma-norma baharu ini pula perlu ditanam dalam diri mereka sebagai cara hidup mereka sekarang, terutama ketika berada di sekolah. Saya amat gembira kerana dapat kembali bersekolah secara fizikal kerana dapat bersua dan berkomunikasi. Di Sekolah Menengah Saidina Othman Tutong, para pelajar tahun 7 hingga tahun 9 memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran mereka secara fizikal di peringkat kedua fasa awal endemik. Taklimat mengenai garis panduan kesihatan juga diadakan di dalam kelas masing-masing. Di dalam norma baharuan terdapat perbezaan di mana pelajar-pelajar akan menjalankan pembelajaran di dalam kelas saja. Diorang stay saja di dalam kelas dan guru-guru yang akan bergerak ke dalam kelas. Rasa kembali sekolah, belajar secara fizikal face to face sama cikgu memang senang daripada belajar secara online. Dianggarkan 7,954 murid memulakan sesi persekolahan agama peringkat kedua hari ini, melibatkan pelajar-pelajar darjah 5 dan 6 sekolah-sekolah agama di seluruh negara. Pada peringkat kedua ini, pemeriksaan ART dijalankan di sekolah menengah masing-masing. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam menyediakan borang khas untuk pengesahan pihak sekolah mengenai keputusan ujian yang dilaksanakan. Borang yang telah disahkan akan digunakan bagi membolehkan para pelajar mengikuti pembelajaran secara bersemuka di persekolahan agama sebanyak 5 hari seminggu. Manakala pelajar-pelajar yang tidak hadir ke sekolah akan mengikuti sesi pembelajaran secara dalam talian ataupun diberikan Home Learning Pack HLP. 26 daripada 45 buah pusat penjagaan kanak-kanak yang berdaftar di Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mula beroperasi hari ini dengan 30% had kapasiti yang dibenarkan daripada kapasiti biasa dalam satu masa. Pembukaan semula pusat penjagaan tersebut bertujuan memberi peluang kepada ibu bapa yang bekerja untuk menghantar anak-anak mereka bagi penjagaan semasa waktu bekerja. Hanya kanak-kanak berumur 2 tahun ke atas dibenarkan untuk dihantar ke pusat berkenaan dan menumpukan kepada penjagaan sahaja bagi sesi pagi dan petang atau mengikut hari dengan syarat utama dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kesihatan dan JAPIM. Syarat-syarat utama yang dikenakan bagi pusat penjagaan, ibu bapa dan para petugas hendaklah melengkapkan 2 dos vaksinasi serta mempunyai kod Bru Health berwarna hijau atau kuning dan bukti pengesahan vaksinasi hendaklah ditunjukkan, membuat saringan ujian ART seminggu sekali bagi para ibu bapa dan petugas termasuk petugas bantuan, manakala kanak-kanak hendaklah menjalani ujian ART menggunakan saliva swab samples. Hanya individu yang mempunyai keputusan ART negatif dibenarkan ke pusat tersebut dan individu yang mengalami simptom dan berisiko tinggi tidak dibenarkan masuk. Premis perlu mempunyai pengudaraan yang mencukupi dengan pemasangan HEPA filter dan pemilik premis mestilah mematuhi garis panduan umum Kementerian Kesihatan bagi setiap petugas dan kanak-kanak 2 tahun ke atas pada setiap masa. Maklumat lanjut berkaitan garis panduan tersebut boleh melayari laman sesawang di www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn atau hubungi talian anak 121. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Bandar Seri Begawan menjalankan operasi tumpas di 2 tempat berasingan.
Semasa operasi di sebuah kedai alat ganti kereta kawasan perindustrian Mukim Mentiri, pihak penguatkuasa Undang-Undang JIPK telah menahan seorang lelaki warga asing untuk disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana dipercayai pekerja lari dari majikan bagi tindakan selanjutnya. Dalam satu lagi operasi yang dijalankan di sebuah rumah sewa di kawasan Mukim Serasa, pihak penguatkuasa Undang-Undang JIPK telah menahan seorang lelaki warga asing kerana dipercayai menyalahi Peraturan 15-3 di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17. Majikan pekerja juga diarahkan melapor diri ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang JIPK bagi siasatan lanjut.